Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, sambung berkenaan dengan maratibun niyah. Jadi maratibun niyah kita sebut ada tiga. Martabat pertama, martabat kedua dan martabat yang ketiga. Martabat yang pertama iaitu solat fardu. Maka untuk solat fardu berhajat wajib pada niat tu ada tiga perkara. Yang pertama qasdul fi'li, yang kedua at-ta'yin dan yang ketiga al-fardiyah. Apa maksud qasdul fi'li? Yang ni disebut usolli. Disebut usolli. Itu dia sebut dalam niat dia usolli. Bukan dia lafaz. Lafaz tu sunat. Ini dia niat dalam hati. Mahallun niyah kita sebut hari ini adalah al-qalb. Jadi dalam hati dia tu dia niat, dia sebut usolli. Maknanya dia qasdkan perbuatan yang dia nak buat tu. Yang kedua at-ta'yin, perlu ada ta'yin. Ini ta'yin jenis solat yang nak dilakukan. Contohnya usolli fardha, usolli az-zuhra. Kita sebut saja aku solat zuhur. Itu dia ta'yinkan jenis solat. Dan yang ketiga al-fardiyah. Itu dia sebutkan fardu. Usolli zuhra fardhan. Ataupun usolli fardha zuhri. Ada qasdul fi'li, ada ta'yin dan ada fardiyah. Ataupun usolli zuhra fardhan pun boleh juga. Ini sekurang-kurang niat mesti ada. Ini sekurang-kurang niat yang mesti ada dalam sekurang-kurang perkara yang mesti ada dalam niat. Ada pun sebut arba'a rakaat, ada pun sebut lillahi ta'ala, itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Mau nak kata yang wajib perlu ada tiga ni. Kalau agak was-was mengganggu, cukuplah dia niat tiga ni. Baik. Salli fardhu zuhri ataupun usalli az-zuhra fardhan. Ini kalau dia sembahyang sendirian. Adapun kalau dia sembahyang berjemaah, itu ada tambahan pula. Dia kena sebut ma'muman. Dia kena sebut ma'muman ataupun mengikut imam. Bahasa Melayu ataupun bahasa Arab. Ya, ada tambahan. Okey. An-naflu al-muqayyad. Solat sunat muqayyad. Solat sunat muqayyad terbagi dua, sama ada muqayyad bil waqt ataupun muqayyad bis sabab. Ada solat sunat yang terkait dengan waktu. Contohnya solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib, apa ni, solat sunat sebelum subuh, solat sunat sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, selepas maghrib, sebelum maghrib, sebelum isyak, selepas isyak. Jadi solat tu ada waktu dia. Masuk solat sunat qabliyah zuhur dengan masuknya waktu zuhur. Dan solat sunat ba'diyah zuhur masuk dengan selesainya solat zuhur. Begitu juga solat sunat subuh masuk dengan masuknya waktu subuh dan berakhir dengan berakhirnya waktu subuh. Begitu juga solat sunat qabliyah zuhur masuk dengan masuknya waktu zuhur dan habis dengan habisnya waktu zuhur. Keluar waktu asar, habis solat sunat qabliyah zuhur. Dan keluar waktu asar, habis juga solat sunat ba'diyah zuhur. Masuk tak sama, keluar sekali.
Qobliyah Zuhur masuk dengan masuknya waktu Zuhur. Ba'diyah Zuhur masuknya dengan selesainya selesainya buat solat Zuhur. Dan kedua-dua ni waktu keluar dia sekali, iaitu selepas dengan keluarnya waktu Zuhur. Begitu juga solat sunat Asar. Okey. Okey. Jadi solat Asar tidak ada ba'diyah. Tidak ada ba'diyah, yang ada sebelum. Jadi dia masuk dengan masuknya waktu, habis dengan masuknya waktu maghrib. Begitu juga solat sunat Qobliyah maghrib. Masuk dengan masuknya waktu maghrib, dan ba'diyah maghrib masuk dengan selesainya solat maghrib, dan kedua-duanya habis dengan habisnya waktu maghrib. Begitulah isyak. Jadi waktu nak niat perlu ada dua perkara. Itu contoh. Yang lain antaranya solat sunat duha. Solat sunat duha, solat sunat yang ada waktu. Dia berkait dengan waktu. Sebelum matahari naik kadar segala, tak sampai lagi waktu solat sunat duha. Selepas matahari dah naik kadar segala, okey, waktu tu waktu solat sunat duha. Solat sunat isyraq. Begitu juga solat sunat yang ada waktu. Jadi nak niat kena ada qasdul fi'li, ada usalli, lepas tu usalli duha. Cukup yang tu. Itu yang wajib ada. Adapun usalli sunnatad duha, ta'arud sunnah tu sunat je. Sunat. Maknanya kita nak bagi tahu yang wajib sekarang ni. Bila kata sunat, maknanya eloklah kita datangkan dengan sunat tersebut. Tapi nak bagi tahu yang perlu ada adalah dua perkara ni. Begitu juga solat sunat bersebab. Solat sunat al-kusufain, solat sunat gerhana matahari, solat sunat gerhana bulan. Iaitu kita semayang dengan sebab gerhana matahari. Kita semayang dengan sebab gerhana bulan. Begitu juga solat sunat istisqa. Kita solat dengan sebab minta hujan. Pun sama juga kena ada qasdul fi'li dan juga ta'yin. Boleh. Dan yang terakhir iaitu solat sunat mutlak. Iaitu solat sunat yang tidak ada sebab. Tak bersebab dengan waktu dan tidak bersebab dengan tidak terkait dengan waktu dan tidak terkait dengan sebab. Semata-mata kita nak solat. Bangun pukul 2-3 pagi nak solat. Ataupun sekarang ni dah semayang isyak contohnya. Dah semayang sunat ba'diyah. Dah settle dah witir, lepas tu saja nak solat. Maka apa yang dia perlu buat dalam niat, dia angkat takbir usalli. Itu sahaja. Itu sahaja. Sebab tu kalau kita tengok cerita-cerita para ulama, dia semayang 3 rakaat, 4 rakaat. Dia semayang sunat, antaranya semayang sunat mutlak. Witir habis dah 11 rakaat. Paling banyak. Jadi nak semayang apa? Solat sunat mutlak. Jadi kalau dia semayang waktu malam sebelum tidur dipanggil qiyamul lail. Tapi kalau dia semayang selepas tidur dinamakan tahajud. Qiyamul lail dapat dan juga pahala tahajud. Okey. Jadi dia cuma niat usalli. Itu martabat niat. Ini rukun yang pertama, niat. Rukun yang kedua, arkanus shalah 17 al-awwalu an-niyah. Dan tempat niat seperti kita sebut adalah al-qalb. Mahallun niyah al-qalb wa talaffuzu biha sunnah dalam mazhab Syafi'i. Okey. Waktu bila? Waktu angkat takbir. Ats-tsani takbiratul ihram. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Apa dia takbiratul ihram? Iaitu kita sebut Allahu Akbar. Adapun angkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunat. Itu sunat hai'ah. Kan kita ada mengaji, kita sebut rukun, lepas tu syurut, ab'ad dan juga hai'at. Dia termasuk dalam hai'at yang keempat. Kalau tinggal tak perlu sujud sahwi. Baik. Tu takbiratul ihram, iaitu sebut bismillahirrahmanirrahim lah dah. Macam mana boleh bis itu? Ya tu. Macam izin. Iaitu sebut Allahu Akbar. Dinamakan takbiratul ihram
Sebab apa? Li'annaha sababun fi tahrimi ma kana halalan qablaha. Dinamakan takbiratul ihram sebab takbir tersebut merupakan sebab pada mengharamkan apanya yang sebelum tadi halal. Sebelum angkat takbir, boleh makan, boleh minum, boleh gerak lebih daripada 3 kali berturut-turut. Tapi selepas angkat takbir, maka apa yang tadinya halal, sekarang ni sudah haram. Sebab tu dinamakan takbiratul ihram. Baik. Takbiratul ihram dia ada syarat-syarat dia, ada 16 syarat takbiratul ihram. Nanti kita akan tengok apa dalam fasal yang dia sebut khas berkenaan dengan takbiratul ihram. Yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir fil fardi, iaitu berdiri atas orang yang mampu pada solat fardu. Bila sebut solat fardu, maka terkeluar solat sunat. Solat sunat boleh duduk. Solat sunat boleh duduk walaupun dia mampu berdiri. Adapun solat fardu, maka dia perlu ikut urutan. Dia tak boleh berdiri, yang pertama qiyam. Dia boleh berpindah kepada al-qu'ud, duduk. Sama ada duduk bersila, ataupun duduk iftirash, ataupun duduk tawarruk. Tak kira lah duduk macam mana pun, yang penting duduk al-qu'ud. Tak boleh qu'ud ittija', iaitu mengiring sama ada di atas lambung kanan ataupun mengiring di atas lambung kiri. Afdalnya lambung kanan. Tak boleh ittija' al-istilqa', mengiring menentang. Yang ni sekali lagi niarab. Tengok bahasa Arab dia, inbitah. Al-ittija'. Istilqa' berbaring. Baring kan? Okey. Istilqa' tak boleh juga. Waktu tu ijra'u arkan alal qalb, ataupun ijra'u solah alal qalb. Solat tu, rukun-rukun solat tu alal qalb, hati dia. Yang ni kalau masalah orang ataupun kita kata af'alus solah, ijra' af'alis solah alal qalb. Dia memperlalukan rukun-rukun solat dalam hati dia. Jadi sekarang ni dia misalkan sekarang ni dia tengah berdiri. Contohnya dia ni kena salib, ataupun dia dibaringkan, memang tak nak buat apa, dia kena duduk dalam penjara, macam tu keadaan dia. Jadi dia nak solat, dia nak bangun pun tak boleh. Ataupun dia letakkan dalam satu hai'ah, satu kelakuan, macam tu duduk. Dalam keadaan apa-apa keadaan lah, yang penting bukan dalam keadaan yang biasa. Jadi dia tak boleh nak buat, nak qiyam pun tak boleh, qu'ud tak boleh, ittija' tak boleh, istiqa' tak boleh. Waktu tu dia perlalukan rukun-rukun solat, iaitu af'al solat dengan dalam hati dia. Bacaan dia boleh baca, dia baca. Kalau tak boleh nak baca, mulut pun dia khiyatah, dia jahit. Macam berlaku kat Cina tu, dia projek mulut. Jadi tak boleh, nak baca pun tak boleh, nak buka pun tak boleh. Waktu dia perlalukan bacaan tu dalam hati dia juga. Dia perlalukan bacaan dalam hati dia. Semayang juga. Selama mana dia berakal, dia wajib semayang. Bagaimanapun keadaan dia. Ni ijra'u af'alis solah alal qalb. Ni kalau af'al saja, sekiranya dia boleh
berbicara, boleh baca. Tapi kalau tak boleh, maka dia ijra' af'al dan juga aqwal sekali. Yang tadi rukun qauli dan rukun fi'li. Maka dia tengah tasawurkan dalam diri dia, sekarang dia tengah berdiri. Dia pun baca dalam hati dia. Lepas tu baca surah. Lepas tu dia gambarkan diri dia tengah rukuk. Dia baca rukuk. Dia gambarkan diri dia tengah bangun. Ini yang terakhir. Tak boleh juga ada. Tak boleh juga, mati dah. Buat aku bohong. Mana ada dah. Jadi ni terutan ya. Yang ke syarat rukun yang keempat, qiraatul Fatihah. Rukun yang keempat, qiraatul Fatihah. Dan Fatihah ada syarat-syaratnya, nanti dia akan sebut. Antara syarat-syarat Fatihah mesti tertib. Baca Fatihah dengan tertib. Tertib ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tertib yang mana dalam Quran, tertib tu hanya dia yang dia baca. Dan antara lagi kena ada mualah. Kena berturut-turut. Tidak boleh diselangi antara ayat tu dengan zikir-zikir yang lain yang ajnabi, yang bukan, yang tidak ada maslahah solat. Zikir-zikir yang tidak ada kaitan dan tidak ada maslahah dengan solat. Waktu tu kalaulah ada diselangi benda-benda yang lain di antara ayat-ayat Al-Fatihah tu, maka perlu diulang semula surah Al-Fatihah tersebut. Dan di antara lagi kena raikan huruf-huruf, sifat-sifat huruf. Dia ada hak-hak dia, huruf-huruf semua tu. Dan juga tasdidat yang ada, 14 tasdidat yang ada pada surah Al-Fatihah. Dan antaranya lagi kena memperdengarkan bacaan ke telinga dia. Itu syarat. Rukun qauli mesti dengar. Yang baca tu mesti dengar rukun tersebut. Dan syarat dia an yusmi'a nafsahu al-qira'ah. Dia mesti memperdengarkan qira'ah tersebut kepada diri dia sendiri. Kalau tak dengar, tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan Ar-Rahmanir-Rahim tak dengar. Dia kena ulang balik. Dia kena baca Ar-Rahmanir-Rahim balik. Dia mesti dengar. Pelan macam mana pun, mesti paling kurang telinga dia dengar bacaan tersebut. Iaitu pada bacaan-bacaan yang wajib. Pada bacaan yang wajib. Dan juga antaranya, dia tidak berhenti alla yaskuta antara ayat-ayat tu saktatan tawilah, berhenti yang lama ataupun berhenti yang sekejap, tapi dia niat dengan berhenti sekejap tu dia putuskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim, lama berhenti. Jadi waktu ni dia kena ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau berhenti sekejap untuk ambil nafas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dia jenis nafas pendek. Jadi dia berhajat, setiap kali baca tu dia kena nafas. Setiap kali baca dia kena nafas. Ataupun dia jenis penat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kena ambil masa. Jadi dia sekejap tapi bukan dengan niat memutuskan bacaan. Itu tidak ada masalah. Itulah la yadur. Lepas tu kena baca semua ayat-ayat. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Dalam mazhab kita basmalah ayat minal Fatihah. Dan satu lagi, dia tidak adamul lahnil mukhil bil makna, iaitu tidak berlaku lahan yang mengubah makna. Lahan yang mengubah makna. Lahan ada dua, satu lahan yughayyirul makna, satu lahan la yughayyirul makna. Kalau lahan yang la yughayyirul makna, yakni la yadur. Bacaan dia tu la yadur. Tapi kalau mengubah makna, dia bagi masalah. Bacaan dia tidak sah, dia kena ulang balik. Kalau dia teruskan bacaan tersebut, maka tidak sah Al-Fatihah dia. Bila tak sah Fatihah dia, tidak sah solat. Sebab tu kalau yang ada Fatihah dia masih belum okey, maka carilah orang. Jangan dah tua nanti malu.
Sebab biasanya orang malu nak mengaji. Kalau di Malaysia kebanyakan sekarang ni yang kita tahu lah, kebanyakannya orang kaya-kaya, dia nak mengaji tapi dia dah tua, dia malu. Jadi sekarang ni depa tawakkan orang ustaz-ustaz ni lah, dia tawakkan pengajian secara online. Pengajian secara online. Secara online ni dia tasmik lah dalam tu. Ataupun buat secara khusus. Kalau buat pengajian tajwid kat surau masjid, ramai datang kalau tak kena test. Kalau pengajian pertama tu dites, tengoklah minggu depan. Memang susuk dia ketara. Surau Mahana ada 2 orang mengaji tajwid. Seorang tu dia jenis suruh orang baca, seorang ni tak jenis orang baca. Memang farq kabir. Yang ni ramai, yang satu kita ramai. Tapi sebenarnya yang nak boleh macam mana? Tajwid dia kena baca. Kita nak betulkan bacaan tak, kita tak tahu di mana salah kita. Sama dengan nahwu. Sebab kita mengaji teori, kita nak tengok amali, tatbik. Jadi perlukan ada kita baca kepada orang lain, kita tengok bacaan kita. Sebab kita belum biasa lagi. Kita mengaji apa-apa kaedah pun, kaedah nahwu ke, kaedah sarah ke. Benda tu perlukan latihan. Jadi bila kadang-kadang pada amali tu kita tersilap. Macam sama dengan bab haid. Kita mengaji teori, kadang kita nampak. Tapi bila datang soalan, kita nak tatbikkan kaedah yang kita mengaji tu pada masalah amali tu. Pada masalah yang ditanya tu. Waktu tu kadang-kadang kita tak biasa, jadi kita susah nak buat. Semua benda perlu ada praktikal dia. Tapi ada benda yang perlu banyak praktikal untuk kita kuasai ilmu tersebut. Kita mengaji usul fiqh ke contohnya. Jadi kalau kita tak praktikkan, jadi tak lekat lah. Kadang kita mengaji kita tahu, nak praktikkan tu tak boleh. Jadi ada yang boleh, ni Hasan ada, Abbas, Hanan, imam kita. Dia boleh nak perbetulkan Fatihah. Said. Ni? Tak. Okey. Kemudian al-qiyam 'alal qadir, lepas tu qiraatul Fatihah, lepas tu ar-ruku'. Ar-ruku' pun ada syarat-syarat dia. Antara syurutul ruku' apa dia? Syurutul ruku' ada 7. Apa dia? An yasjuda ala ruku' bukan sujud. Silap. Macam mana aslinya sujudah? So berhenti lah. Bismillah. Mana syarat rukuk? Antara syarat rukuk iaitu alla yaqsida bil huwi ghairahu. Dia tidak qasdkan turun rukuk tu disebabkan benda lain. Mestilah dia nak turun rukuk tu memang kerana nak rukuk. Kalau contoh dia tengah solat, Iqbal Fizi duk bergaduh kat belakang. Duk main-main tertolak-tolak. Fizi tolak Iqbal. Kena ana tengah duk solat ni. Jadi ana pun ke depan, lepas tu alang-alang ana cakap ana ni dah habis Al-Fatihah, ana rukuk terus ya. Okey, jadi tadi ana huwi nak jatuh. Tadi tu adakah sebab nak rukuk? Bukan. Jadi tak sah rukuk tersebut. Dia kena bangun, ana kena bangun balik dan ana rukuk. Dia mesti dah turun untuk rukuk tu kerana nak rukuk. Begitu juga i'tidal. Bangun nak i'tidal kerana nak i'tidal. Jadi disebut contohnya macam tengah rukuk tu ada binatang lalu, ada ular lalu, ataupun binatang-binatang yang dia takut. Dia nampak binatang dia takut, dia terkejut, jadi dia angkat kepala dia. Dah halang-halang tu dia kata baik aku i'tidal terus. Tak boleh. Dia kena patah balik, rukuk semula dan naik untuk i'tidal. Begitu juga syarat pada sujud nanti. Mesti dia tidak sujud. Hanya dia turun sujud tu bukan kerana benda lain. Itu kerana sujud. Itu antara syarat rukuk.
Dan memada untuk rukuk tu iaitu sampai kedua-dua tangan dia, tangan orang yang mu'tadil. Dia dia bongkok kan, dia turun, tangan dia sampai ke tapak tangan dia sampai ke lutut dia, rukbah. Siku. Itu sekurang-kurang. Sekurang-kurang rukuk dia punya kedua-dua tapak tangan dia sampai ke lutut dia. Itu sekurang-kurang. Sampai macam ni pun dah ni dah. Tapi yang eloknya kita tundukkan lagi sampai seperti papan sekeping. Tidak terlampau ke bawah sangat dan juga tidak mendongak ke atas. Itu rukuk. Kemudian at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah pada rukuk. Ini di dalam ni dikira rukuk juga. Yang ketujuh al-i'tidal. I'tidal iaitu an ya'udar raki'u ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi. Iaitu orang yang rukuk, dia kembali balik kepada keadaan dia sebelum rukuk. An ya'udar raki'u ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi. Orang yang rukuk dia kembali semula kepada keadaan dia sebelum rukuk. Sebelum rukuk tadi apa dia qiyam. Sebelum rukuk dengan qiyam. Jadi dia kembali balik kepada keadaan tersebut. Dan disyaratkan juga dia tidak bangun tu disebabkan benda lain. Adapun disebabkan terkejut seperti yang kita sebut tadi, maka i'tidal dia tidak memadai, dia perlu ulang balik, dia perlu rukuk semula dan naik untuk i'tidal. Yang ke-8 at-tuma'ninatu fihi, dan yang ke-9 as-sujudu marratain. Sujud 2 kali. Dikira 1. As-sujudu marratain. Dan bagi sujud ni beberapa syarat. Yang pertamanya an yasjuda ala sab'ati a'dha. Ni baru tempat dia. Syurutu as-sujud. An yasjuda ala sab'ati a'dha. Apa dia 7 anggota ni? Al-jabhah, 7 anggota sujud. Lepas tu al-jabhah, al-kaffan, lepas tu ar-rukbatan, tu butun, asabi', ar-rijlain. Ni ya. Kafan pun boleh ke? Ya. Ada kau hafizin. Betul. Safi. Sabi'. Ini anggota-anggota sujud. Ada 7. Jabhah 1, butun asabi'il kafain 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Ar-rukbatan 4 dan 5. Lutut, kedua-dua lutut. Dan 6 dan 7. Butun asabi' ar-rijlain. Iaitu batin jari-jari kaki. Batin jari-jari kaki. Dan batin jari-jari kafain. Begitu juga kaf pun boleh juga. Adapun pada masalah kaki, jari ya. Boleh ya? Ini 7. 7 anggota sujud. Yang kedua, an yasjuda ala sab'ati a'dha. Yang kedua apa? An takuna jabhatuhu maksyufatan. Dahi dia terbuka. Kalau dia sujud di atas, kalau dia pakai kopiah dia besar, lepas tu dia sujud di atas kopiah, tak kena satu juzuk daripada jabhah,
maka tidak sah dia punya sujud tersebut. Hatta perempuan sekalipun, perempuan yang pakai purdah semua, satu dia kena buka untuk kenakan jabhah. Yang muktamad tak, yang pendapat yang muktamad, perempuan pun kena juga. Jadi yang pakai purdah tu dia kena buka bahagian atas dia tu yang menutupi dahi tu untuk sujud. Jabahatuhu maksyufatan. Yang ketiga, at-tahamul bi ra'sihi. Apa maksud tahamul bi ra'sihi? Dia tekan sikit. Dia kena tekan sikit dengan kepala dia. Sekira-kira kalau diletakkan kutun, kapas. Mestinya kapas tu penyek. Tak boleh cuma letak macam tu kan. Tak. Dia mesti ada ditekan sedikit. Sekira-kira kalau dia ada kapas di bawah tu, dia sujud atas kapas tu penyek. Ada at-tahamul bi ra'sihi. Kemudian yang keempat, adamul huwi li ghairihi. Ni yang tadi ana sebut. Maknanya dia sujud bukan kerana benda lain. Memang dia turun untuk sujud kerana nak sujud. Yang ke 1 2 3 4 5 alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Syarat yang kelima, dia tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan sebab gerak dia. Contohnya mahmul, pakaian dia yang ditanggung oleh dia, sama ada serban, ataupun dia punya ridak, ataupun dia ada pakai jubah panjang, jubah belah tu. Lepas tu bila dia sujud atas pakaian dia. Hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Kena jagalah yang tu. Terutamanya kadang-kadang muslimat ada orang perempuan, dia pun pakai telekung. Lepas tu dia bawa syal. Nak semayang dia letak dah syal kat depan. Sejadah dah ada, dia tambah dengan syal lagi. Sebelum sujud tu dia hampak dia punya telekung tu. Jadi dia sujud atas telekung, atas pakaian yang bergerak dengan gerak dia. Jadi tidak sah sujud tersebut. Itu ini kena jagalah. Baik, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Irtifa' asafilihi ala a'alih. Maksud asafil tu dia punya belakang dia, punggung dia. Ajizah dia. Maksud a'alih, kepala dia. Maksudnya punggung dia mesti kena lebih tinggi daripada kepala dia. Punggung dia mesti lebih tinggi daripada kepala. Kalau berlaku sebaliknya, contohnya ulama dalam kitab-kitab fiqh, dia buat contoh macam mana? Orang yang sedang menaiki gunung. Dan kiblat ke sana. Arah naik. Jadi bila dia nak sujud, dia akan sujud dalam keadaan kepala dia lebih tinggi daripada punggung dia. Jadi waktu tu kena solat. Tapi tak cukup syarat sujud. Jadi kena ulang. Irtifa'u asafilihi ala a'alih. Dan yang ketujuh, apa dia? At-tuma'ninatu fihi. Ada tuma'ninah pada sujud. Samalah kat rukuk pun ada tuma'ninah juga tadi. Syarat pada rukuk ada tuma'ninah. Itu syarat-syarat sujud. Syurutus sujud. Kemudian rukun yang ke-10 at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah pada sujud. Yang ke-11 al-julus bainas sajdatain,
duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 at-tuma'ninatu fihi, iaitu tuma'ninah pada duduk di antara dua sujud. Dan yang ke-13 at-tasyahhudul akhir, iaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir iaitu asyhadu alla at-tahiyyatu lillah tu. At-tahiyyah sampailah ke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ itu tasyahud. Masuk Allahumma salli ala Muhammad itu selawat ke atas Nabi. Jadi at-tasyahhud al-akhir. Adapun tasyahud awal iaitu sunat ab'ad. Al-thalisa asyar at-tasyahhudul akhir. Ar-rabi'a asyar al-qu'udu fihi. Duduk pada tasyahud akhir tu pun merupakan satu rukun. Al-qu'ud fihi fi tasyahhudil akhir. Al-khamis asyar as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ay fi tasyahhudil akhir. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Dan yang ke-16 assalam, iaitu menyebut assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum, waktu tu muka kita menghadap kiblat. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Sebab itu boleh batal solat. Boleh batal solat bukan sebab bagi salam tu. Boleh batal solat kalau dada dia beralih daripada kiblat. Kan setengah orang kan dia agak lebih-lebih sikit. Assalamualaikum warahmatullah. Ada tengok orang Sudan lah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi dada dia sekarang ni dah beralih daripada kiblat. Adapun kalau assalamualaikum warahmatullah tak apa. Assalamualaikum warahmatullah, kepala yang gerak. Itu tak ada masalah. Itu tak membatalkan solat. Ini bimbang-bimbang membatalkan solat. Jadi ni ana tafsir sebab setengah kadang-kadang orang sebut kalau assalamualaikum warahmatullah, muka dia tak ada kiblat, batal solat. Itu agak lepah. Jadi dia berhajat pada tafsir. Sebab sebut assalamualaikum warahmatullah tanpa muka menghadap kiblat, itu tak membatalkan solat lagi. Yang membatalkan solat sebab dada dia beralih daripada kiblat. Boleh faham? Jadi assalamualaikum dalam keadaan dia menghadap kiblat. Warahmatullah barulah dia ke tepi. Al-iltifat. Iltifat tu sunat. Assalamualaikum tu wajib. Assalamualaikum itulah yang disebut sebagai assalam, iaitu rukun solat. Adapun al-iltifat ilal yamin dan juga kiri, yamin dan yusra, itu sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Assalamualaikum warahmatullah, pandang kanan. Assalamualaikum warahmatullah, pandang kiri, itu sunat hay'ah. Kemudian ada syarat-syarat dia banyak, kita tak sebut lagi di sini. Kemudian as-sabi' asyar at-tartib. Baik. Kemudian yang lain kita boleh baca an-niyatu salasu faslun, an-niyatu salasu darajat. In kanatis salatu fardan wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyatu. Niat tu ada 3 darajah. In kanatis salatu fardan, jika solat itu adalah solat fardu, maka wajaba qasdul fi'li, yang pertama, wa ta'yin, qasad fi'il itu sebut usolli, wa ta'yin iaitu ta'yinkan, tentukan jenis solat zuhur, asar, maghrib, isya, wal fardiyatu dan sebut fardu. Usolli fardhu zuhri ataupun usolli zuhri, usolli zuhra fardan atau usolli al-maghriba fardan. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan, sekiranya solat sunat tersebut solat sunat yang berkait dengan waktu ataupun solat sunat yang ada waktu. Ini yang kita sebut muqayyad tadi. Muqayyad sama ada muqayyad bil waqt atau muqayyad bis sabab. Disebut juga dengan solat sunat nafilah muaqqatah, iaitu solat sunat yang ada waktu. Dia berkait dengan waktu, karatibatin, seperti solat sunat rawatib. Kita dalam masyarakat kita kenal dengan solat sunat rawatib. Au dzata sababin, ataupun solat sunat tersebut solat sunat yang ada sebab. Wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Wajib 2 perkara, iaitu qasadkan fi'il perbuatan dan ta'yinkan jenis solat. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, jika solat tersebut solat nafilah mutlaqah, wajaba qasdul fi'li faqat, wajib qasadkan perbuatan sahaja, perbuatan nak solat. Al-fi'lu usolli, fi'il tu iaitu kita sebut usolli.
Tu kita niatkan dalam hati kita usolli. Wa ta'yin kita tentukan jenis solat zuhran atau asran. Wal fardiyatu fardun. Dan di sana ada solat sunat, dia muqayyad, tapi dia dipermasukkan dalam solat sunat mutlak. Dia solat sunat muqayyad, tapi dia dipermasukkan dalam solat sunat mutlak. Sebab maksud daripada solat tersebut adalah kita adakan solat, walaupun apa-apa solat. Walaupun apa-apa solat. Contohnya solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid ada sebab tak? Ada sebab. Sebab dia masuk masjid. Solat sunat wudu ada sebab. Sebab apa ni berwudu. Jadi solat ni dia ada sebab. Tapi dia ni dipermasukkan dalam kategori solat sunat mutlak. Dalam masalah niat. Dalam masalah niat dia masuk dalam kategori solat sunat dan solat sunat mutlak. Sebab itulah masalah solat sunat apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, solat sunat tahiyatul masjid ataupun solat sunat apa ni wudu, dia terhasil dengan apa-apa solat. Dia terhasil dengan apa-apa solat yang dilakukan. Contohnya kita masuk masjid. Kita masuk masjid, disunatkan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi kita tak sembahyang tahiyatul masjid, kita sembahyang solat sunat qabliyah zuhur. Contohnya. Jadi memada dengan solat sunat qabliyah zuhur. Bukannya maksudnya kita buat sunat qabliyah zuhur dan juga solat sunat tahiyatul masjid. Itu yang dimaksudkan kata memada, iaitu kita buat yang tu walaupun kita tak niat. Kata sebahagian ulama. Kata sebahagian ulama kalau nak pahala kena niat. Maknanya niat 2. Maksudnya dalam 2 rakaat dia niat saja aku sembahyang sunat qabliyah zuhur dan solat sunat tahiyatul masjid. Dalam satu solat tu, 2 rakaat tu dia niat tahiyatul masjid satu dan juga qabliyah zuhur. Ataupun dia tak niat, dia niat qabliyah zuhur saja. Di sini adakah dia dapat pahala? Khilaf. Ada yang kata dapat walaupun dia tak niat, ada yang kata tak dapat pahala tapi gugur tuntutan untuk solat. Gugur tuntutan untuk dia solat. Jadi solat sunat tahiyatul masjid dia terhasil dengan apa-apa solat sekalipun, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Solat sunat yang lebih daripada 1 rakaat. Solat sunat yang lebih daripada 1 rakaat. Kalau solat sunat tu 1 rakaat aja dia masuk-masuk dia buat witir 1 rakaat. Itu tak memada. Tidak memada. Dia kena 2 rakaat. Sebab dalam hadis sebut 2 rakaat. Apa ni? Apa lafaz hadis dia? Siapa yang masuk masjid? Man dakhalal masjidah fala yajlis hatta yusalliya raka'atain. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masuk masjid maka jangan dia duduk sebelum dia solat 2 rakaat. Begitu juga solat hajat, solat sunat istikharah, solat sunat tawaf. Lepas tu solat sunat kerana balik sampai daripada safar. Itu semua solat sunat yang bersebab. Tapi dalam bab niat dia termasuk dalam solat sunat kategori niat yang berada pada bahagian solat sunat mutlak. Itu cukup dia sebut usolli. Syurutu takbiratul ihram 16, syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Antakuna halatal qiyami fardi. Antakuna halatal qiyami fil fardi, iaitu takbiratul ihram tu berlaku pada ketika berdiri pada solat fardu. Sebab syarat solat kena solat fardu di rukun dia adalah berdiri bagi orang yang mampu. Jadi takbiratul ihram tu pun perlu berlaku dalam keadaan berdiri. Antakuna halatal qiyami fil fardi. Wa antakuna bil arabiyyati, iaitu takbiratul ihram tu dengan bahasa Arab. Takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Kalau tak mampu bahasa Arab, terjemahkan. Kalau tak mampu bahasa Arab, terjemahkan Allahu Akbar, iaitu Allah Maha Besar. Disebut bahasa
Ikut bahasa dia lah. Wa antakuna bilafzil jalalah, iaitu takbiratul ihram tu dengan lafaz jalalah, iaitu Allah. Allahu akbar. Wa bilafzil akbar. Lafaz Allah dan juga lafaz akbar. Tak boleh Allahur Rahman, Allahur Rahim, tak boleh. Mesti Allah dan akbar. Wa tartibu bainal lafzain. Mesti tertib. Allah dulu baru akbar. Kalau sebut akbarullah tidak memada. Tak cukup syarat. Syarat dia mesti dengan lafaz jalalah dan mesti dengan lafaz akbar dan tertib antara dua lafaz tersebut. Wa alla yamudda hamzatal jalalah. Allahu akbar. Waktu tu dah tukar makna. Allahu akbar dah jadi hamzah istifham. Adakah Allah tu maha besar? Dah jadi bertukar makna. Alla yamudda hamzatal jalalah wa adamu maddi ba'i akbar. Allahu akbar. Dia matkan huruf ba. Pun makna dia bertukar. Makna dia bertukar. Kalau dia makna dia at-tablul kabir. Apa lagi? Tabl. Gendang besar. Allah tu gendang besar. Kalau dia i'tiqad macam tu, dia maksudkan yang tu jadi kufur. Berbeza bahasa Sayyidina Muhammad, makna dia berubah. Wa alla yushaddidal ba, dan dia tidak tasydidkan huruf ba. Jadi nak tasydidkan huruf ba mesti kita berbariskan huruf kaf. Allahu akbar. Allahu akbar. Tu pun tak boleh juga, tak cukup syarat. Syarat dia jangan ditasydidkan ba. Wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain. Dia tidak tambah waw sakinah ataupun mutaharrikah baina al-kalimatain. Dia tidak tambah waw sakinah, waw mati ataupun waw berbaris antara dua kalimah. Sebab kadang-kadang orang sebut, dia tak sebut dengan betul. Dia tak sebut Allahu akbar, tapi Allahu akbar. Waw yang keluar. Ataupun dia tambah Allahu akbar. Dia tambah waw sakinah. Jadi dia Allahu akbar, bukan Allahu akbar, ada tambah waw sakinah. Ataupun dia perbariskan Allahu akbar, Allahu akbar, waw. Jadi itu tidak sah takbiratul ihram dia. Sebab dia dekat-dekat dia punya tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan fihi kisah. Astagfirullah. Tak payah cerita lah. Lama lagi. Wa alla yazida wawan qabla al-jalalah, dan dia tidak tambah waw sebelum lafaz jalalah. Wallahu akbar. Wa ada tambah sebelum tu. Wallahu akbar. Wa alla yaqifa baina kalimatai at-takbir wafqatan tawilatan wala qasiratan. Dia tidak berhenti di antara dua kalimah takbir itu, berhenti yang lama dan juga ataupun sekejap. Allah berhenti akbar, lama ataupun sekejap. Ini Allahu akbar. Ataupun kalau tak ada nafas, itu lain cerita. Allahu akbar. Dia memang nak kena ambil nafas. Jadi kalau sekejap tu mudarat, kalau dia qasarkan memutuskan takbir. Tapi kalau dia diam sekejap untuk ambil nafas, itu la yadur. Yang ke-12, an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Dia mesti memperdengarkan diri dia ke semua huruf-huruf takbir. Allahu akbar, daripada awal Allahu sampai bar, dia mesti dengar. Dukhulul waqti fil muaqqat wa dukhulul waqti fil muaqqat. Masuk waktu pada solat-solat yang ada waktu. Jadi kalau dia takbir solat sunat duha selepas subuh, belum berlalu lagi 16 minit, dia solat dah sunat duha. Jadi sebab dia kata ada wuduk gini, aku nak solat sunat duha terus, tak masuk lagi, tak sah takbiratul ihram dia. Sebab syarat dia mestilah solat yang ada waktu tu dah masuk waktu dia. Belum masuk waktu zuhur, dia angkat takbir untuk solat zuhur, tidak sah takbir dia. Baik. Yang ke-14, iqa' wa halal istiqbal. Iqa' maknanya dia jatuhkan takbiratul ihram tu hal istiqbal, ketika mana dia tengah menghadap kiblat. Ini yang terkadang berlaku, orang dia
Dia kelang kabut nak ligan imam, nak kejar imam. Dia nampak imam tu dah rukuk, dia lari. Allahu akbar. Dia terus rukuk. Selalunya budak-budak lah. Tak sah dia punya takbiratul ihram. Sebab takbiratul ihram dia, sebahagian dia ketika istiqbal, sebahagian dia rukuk. Allahu akbar. Dia mesti dalam keadaan dia menghadap ke kiblat. Wa iqa'u hadal istiqbal. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha. Dia tidak ada kepincangan, tidak ada lahan pada huruf daripada huruf takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Ini pun kena jaga juga. Jangan kelang kabut sangat nak takbir. Tunggu dulu imam habis Allahu akbar. Lepas habis akbar sampai ke ra tu barulah kita boleh angkat takbir. Kalau berlaku muqaranah ketika mengangkat takbir, tidak sah takbiratul ihram kita. Imam tak ada masalah. Masalahnya makmum. Solat dia tidak sah sebab takbiratul ihram dia tidak sah. Allahu dia baru nak bar, kita dah Allahu akbar belakang. Sebab tu tidak disunatkan mat pada takbiratul ihram. Adapun pada takbiratul intiqalat disunatkan memanjang. Maknanya nak masuk jadi imam tu Allahu akbar. Tidak disunatkan panjang. Antaranya sebab nak jaga makmum. Takut makmum lagi dia tak dan imam nak habis takbiratul ihram, makmum tu dah angkat takbir. Jadi solat makmum tu tidak sah. Jadi di situ kena percepatkanlah Allahu akbar. Kalau Allah lama kita tak habis lagi, makmum masuk dah. Waktu tu tidak sah takbiratul ihram. Takbiratul ihram tak sah, di maknanya dia tak masuk dalam solat. Dan solat dia pun tak jadi. Syurutul Fatihati asyaratun at-tartib. Ni kita dah sebut dah tadi. Yang pertamanya tartib ay at-tartib bainal ayat wal muwalah, yakni al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah bainal ayat wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasydidatiha wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'al qiraah. Dia pelihara jaga huruf-huruf dia dan juga jaga huruf tashdidat al-Fatihah. Dia kena jagalah huruf-huruf tu. Zal jangan baca zai. Siratal lazi sebut siratal lazina an'amta alaihim, tak ada lazi. Siratal lazi. Ada bunyi mahmus dia tu. Itu sifat zai. Siratal lazi. Itu kena perbetulkan kalau masih tak betul. Dan antara orang silap lagi apa dia? Qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf. Iyyaka tu. Ka jadi qaf. Apa lagi? Dha wala dha. Tapi jarang orang kita. Tapi dekat Turki anda jumpa lah. Memang jelas-jelas wala dha. Memang sebut dha. Bukan dot. Wala dhalin, huruf dot. Lepas tu sin dengan sad, tapi itu tak ada masalah. Sin dengan sad siratal ladzi, patutnya si dengan sad. Ta dengan ta. Ihdinas sirata. Bunyi kadang tu dia tak cukup sifat tak apa, jadi jangan jadi ta. Tak cukup sifat tu dia kena cukupkan sifat dia lah. Kena mengaji. Jangan malu, kita tahu kita tak boleh. Daripada kita malu, baik kita malu sekarang daripada kita malu nanti. Agak ada kelemahan, okey kita perbetulkan kelemahan kita. Apa lagi yang dalam ni? Ain dengan hamzah. Siratal ladzina an'am. Disebut hamzah. An'am, ain, tapi an'am. Biasanya dekat ayat kursi orang silap. Apa dia? Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wasi'a kursi. Wasi' kan dia? Yashfa'u indahu. Dia ain. Yashfa'u ain. Hamzah lepas tu ain. Biasanya orang silap kat situ. Dia adalah lagi beberapa ayat yang dia berkaitan dengan huruf-huruf tu lah. Selalu orang tertukar.
ta tukar ta. Lepas tu kena jaga tasydidat. Tasydidat pun kena antara iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu. Kadang-kadang orang tekan iyyaka na'budu. tak ada bunyi. Dengar macam dia macam terang sikit. Dia tak ada tasydid. Itu pun masalah juga. Jadi kena jagalah mura'atu hurufiha, mura'atu tasydidatiha wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'al qiraah. Wa qira'atu kulli ayatiha, baca semua ayat. Kena baca semua ayat. Wa min hal basmalah, basmalah satu ayat pada Quran. Wa adamul lahnil mukhilli bil makna, ketiadaan lahan yang mencacatkan makna. Contohnya apa ni, siratal ladzina an'amtu, siratal ladzina an'amtu alaihim. Dia astagfirullah. Syekh Muhammad cerita ada orang tu baca tak silap ayat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amtu alaihim. Lepas tu imam tu jalla jalaluk. Dia nak jadi Tuhan. Wa adamul lahnil mukhil bil makna. Jadi kena jagalah benda-benda yang itu kena pentingnya ilmu tajwid. Wa antakuna halatal qiyam fil fardhi. Lepas tu Al-Fatihah dibaca dalam keadaan berdiri pada solat fardu. Wa an yusmi'a nafsahul qiraah, dia perdengarkan diri dia bacaan tu. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi, dan tidak berselang di antara ayat-ayat tersebut zikir ajnabi. Maknanya zikir-zikir apa yang tidak ada kaitan dengan solat, apa yang bukan daripada maslahah solat. Kalau ada maslahah solat, contohnya tengah baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, lepas tu imam sujud tilawah, waktu tu kita ikut sujud. Kita ikut sujud, lepas tu bila kita naik balik tak sunat duduk di antara sujud, terus naik. Waktu ni tak sunat duduk, terus naik, terus baca sambung bacaan kita tadi. Itu sebab ada maslahah solat. Ataupun imam lupa ayat. Jadi kita tolong imam. Lepas tu mula balik. Lepas tu kita mula balik. Jadi tidak ada alla yatakhallalaha zikrun ajnabi. Ataupun kita duk baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, tak ada zikir pun tapi kita terlupa. Baca Fatihah terlupa. Nak jadi terlupa tengah-tengah tu. Lepas tu kita cuba nak mengingat, pun tak apa juga. Itu tak perlu ulang daripada mula. Adapun kalau dia jawab dia bersin, lepas tu dia sebut alhamdulillah dalam solat, lepas tu dia kena mula balik, dia tak ada kaitan dengan solat. Ataupun kawan dia bersin luar solat, dia sebut alhamdulillah yarhamuhullah. Kalau yarhamukallah batal, sebab sebut kaf khitab, tapi dia sebut yarhamuhullah, tak batal, tapi tak ada kaitan dengan solat. Ini laisa muta'alliqan bis solah, pun kena ulang. Habis faslun tasydidatul Fatihah arba'ah asyrata. Tasydidat Fatihah ada 14. Ini kita baca aja. Bismillah fawqal lam, Ar-Rahman fawqal ra, Ar-Rahim fawqal ra, Alhamdulillah fawqal lamil jalalah, Rabbil alamin fawqal ba, Ar-Rahman fawqal ra, Ar-Rahim fawqal ra, Maliki yaumiddin fawqad dal, Iyyaka na'budu fawqal ya, wa iyyaka nasta'in fawqal ya, Ihdinas siratal mustaqim fawqas sad, siratal ladzina fawqal lam, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fawqad dad wal lam. Ini tasydidat dalam Fatihah ada 14. Jadi kena jaga, kena muraah tasydidat ni. Kemudian faslun yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi'a. Disunatkan mengangkat tangan, kedua-dua tangan pada 4 tempat inda takbiratul ihram. Nak semayang berdiri, nak takbiratul ihram disunatkan angkat tangan. Allahu akbar, angkat tangan. Wa inda ruku', nak rukuk disunatkan angkat tangan. Wa indal i'tidal, nak bangun daripada rukuk disunatkan angkat tangan. Wa indal qiyam minat tasyahhudil awal, dan ketika bangun daripada tasyahud awal. Jadi di tasyahud awal, lepas tu nak bangun rakaat yang ketiga tu disunatkan untuk angkat tangan. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i 4 tempat ni disunatkan untuk angkat tangan. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat sujud ada 7, ni kita dah sebut tadi. Yang pertama an yasjuda ala sab'ati a'dha. Dia sujud di atas 7 anggota. Ni yang disebut tadi. Dahi, kemudian kedua-dua
tapak tangan dia, yakni batin tapak tangan dan batin jari. Kalau dia sujud dengan satu jari, jari kanan dan jari sebelah kiri, satu jari memadam. Bukan suruh buat macam tu, kata memadam ya. Katalah tangan dia luka, jadi dia tak boleh nak sujud, jadi dia guna satu jari. Tidak ada masalah. Memadam. Dan juga kedua-dua lutut. Kedua-dua lutut. Dan kedua-dua batin jari kaki. Yang ni kena batin jari. Baik. Dan disunatkan tangan dan kaki dalam keadaan terbuka. Adapun dahi wajib maksyufah. Dalam keadaan terbuka. Lutut jangan buka. Dan tu memang ada tutup. Okey. Antaku najafatu maksyufatan wa tahamulu bi ra'sihi. Dia tekan sikit kepala dia tu. Wa adamul huwi li ghairihi. Maknanya dia turun untuk sujud bukan sebab lain. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Dia tidak sujud atas sesuatu yang bergerak dengan sebab dia, dengan sebab gerak dia. Wa irtifa'u asafilihi ala alih. Punggung dia lebih tinggi daripada kepala dia. Wa tuma'ninatu fihi. A'dha'us sujud sab'atun. Anggota-anggota sujud tu 7. Al-jabhatu wa butunul kaffain. Wa butunul kaffain. Tadi asabi' butunul kaffain. Betul kan ni? Dia butunul kaffain termasuk jari-jari sekali. Wa rukbatan wa butunu asabi'ir rijlain. Yang ni kena butunul asabi'. Adapun masalah tangan, butunul asabi' dan juga kaffain. Semua sekali. Maksudnya satu juzuk daripada tu. Jabhah pun satu juzuk daripada jabhah. Rukbah pun satu juzuk daripada rukbah. Maknanya ketika kita sujud, mestilah ketujuh-tujuh anggota ni ada sentuh bumi, sentuh tempat solat. Dan mestilah ada kadar subhanallah, ada tamakninah. Lepas tu nak angkat ke apa ke tidak ada masalah. Yang penting jangan gerak, jangan lebih daripada 3 kali turut-turut. 3 kali berturut-turut. Faslun tasydidatu tasyahhud 21. Tasdidat pada tasyahud ada 21. Khamsun fi akmalihi wa sitta asyrata fi aqallihi. Jadi tasyahud ada sekurang-kurang tasyahud, ada sesempurna tasyahud. Sekurang-kurang tasyahud ada 16 tasdidat dan tasyahud yang paling sempurna ada 21. Ada 21. Okey. Yang kita duk baca ni akmalut tasyahud. Iaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang sempurna sekali. Adapun sekurang-kurang tasyahud, aqallut tasyahud at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sekurang-kurang tasyahud. At-tahiyya 'ala at-ta'i wal ya', al-mubarakatu salawatu 'ala as-sad, at-thayyibat 'ala at-ta' wal ya' lillahi 'ala lamil jalalah. Assalamu 'ala sin, 'alaika ayyuhan nabi 'ala al-ya' wan nun wal ya' wa rahmatullahi wa barakatuh 'ala lamil jalalah. Assalamu 'ala sin, 'alaina wa 'ala ibadillah 'ala lamil jalalah. As-salihin 'ala as-sad. Asyhadu an la 'ala lam la ilaha illallah 'ala lami illa wa lamil jalalah. Wa asyhadu anna 'ala nun wa muhammadar rasulullah 'ala mim Muhammad wa 'ala ra wa 'ala lamil jalalah. Semua sekali ada 21 antum boleh kira. Faslun tasydidatu aqallis salati 'ala nabi arba'un. Kurang-kurang selawat ada padanya 4 tasdidat. Allahumma 'alal lam wal mim. Shalli 'alal lam, 'ala Muhammad 'ala mim. 4. Fi aqallis salam assalamu alaikum. Tasdidatun 'ala sin. Ada satu je. Pada aqallus salam assalamualaikum ada satu je tasydid. Aqatus salah khamsatun wallahu a'lam. Kita berhenti di sini. Subhanakallah bihamdi syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Tawasaw bil haqq.